Saya pernah jumpa seorang suami yang mengadu, dia kata, "Ustazah, isteri saya curang sekian-sekian, tapi saya masih lagi menerima dia bukan sebab saya sayang dia. Saya masih simpan dia dekat rumah. Sebab apa? Anak-anak sayang dia, dia sayang anak-anak. Esok-esok bila anak-anak dah besar semua, saya akan ceraikan dia." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dan berpisah kerana Allah juga. Masya Allah, subhanallah. Ini golongan VIP di masyarakat kelak, iaitu golongan yang saling mencintai kerana Allah. Satu ketika, seorang sahabat, dia duduk dengan Rasulullah. Kemudian adalah melintas seorang lelaki. Lalu seorang sahabat ni dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintainya ya Rasulullah." Bukan cinta loving couple ni, laki sama laki mana boleh. Maksudnya dia bagi tahu Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sayang sangat sahabatku tu. Aku cinta pada dia, aku sayang sangat kepadanya." Lalu Rasulullah bertanya kepada dia. Rasul kata, "Adakah kamu telah memberitahu dia bahawasanya kamu sayang dia?" "Ya Rasulullah, aku tak pernah beritahu dia, tapi dalam hati tu memang sayang dia." Rasul kata, "Kalau kamu menyayanginya, katakanlah kepadanya kamu menyayanginya, niscaya Allah juga akan menyayangimu." Subhanallah. Sebab itu sebenarnya sunnah Nabi, sunnah para sahabat, bila sayang seseorang, cakap, sebut. Bukan suami isteri saja, adik-beradik pernah cakap dekat kakak, kak adik, sayang, sayang sangat. Bila peluk, "Kak Mak sayang Siti." Tu adik saya lah, sangat, "I love you." Kadang tu kan dengan adik-beradik. Dengan anak, kena selalu cakap. Dengan cucu, "Wan sayang cucu." Dengan suami cakap tak ni? Cakap tak dengan suami? "Kak Na cakap tak?" Gelak Kak Na, abang ipar saya. "Puan cakap tak?" Jangan pula buat sedih kan, dah tak ada suami. Aduh, sedih lah pula. Ni yang belum suami, jangan sedih juga insya-Allah. Subhanallah. Cakap. Pakcik-pakcik kat luar, cakap tak "I love you" dekat isteri Tuan Haji? Subhanallah. Ada yang gelak je. Balik ni, kalau siapa umat Nabi Muhammad nak ikut sunnah Nabi, Nabi bukan setakat dengan isteri, dengan sahabat pun. Pernah dengar tak cerita Zaid bin Harisah? Kan, bila Nabi nak bagi dia nasihat, Nabi mulakan dengan, "Wahai Zahid, sesungguhnya aku sangat mencintaimu, wahai Zahid." Subhanallah. Dengan kawan-kawan Nabi cakap kalau Nabi sayang. Dengan isteri apatah lagi. Sebab apa kita tak boleh nak sebutnya? Sebab kita tak membiasakan sunnah Nabi. Kalau Mak Saleh memang macam tu lah. Ni suami panggil sayang, panggil anja, itu panggilan-panggilan manja, itu pun sunnah Nabi. Dan Rasulullah romantik ni bukan masa muda ya. Umur dah 50 dan 60 cerita Nabi romantik tu. Sebab Aisyah yang bercerita. Aisyah bila bercerita, nikah dengan Nabi umur 53 sampai umur Nabi 63. Jangan kita kata, dah tua-tua tak payah buang tabiat lah Ustazah, tak payah nak sebut lah I love you, I love you. Nabi dah usia yang begitu, masih lagi mengamalkan kan sunnah-sunnah sebegitu untuk merapatkan hubungan suami isteri. Masya Allah. Dan ini bukan perkara biasa. Mereka yang saling mencintai kerana Allah, mereka adalah VIP Allah di masyarakat kelak. Dan maksud saling mencintai kerana Allah, bila buat salah tegur, bawa kepada ke arah kebaikan, lindungi daripada bahaya, lindungi daripada apa-apalah kebencian manusia. Bila isteri buat salah tegur, suami buat salah tegur, Masya Allah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Sebuah keluarga yang saling mencintai kerana Allah, datang apapun ujian, badai, musibah, dia tetap bertahan. Sebab dia menganggap cinta kerana Allah tanpa syarat. Ada orang datang jumpa saya, "Ustazah, suami saya okey, tapi adalah satu benda yang saya tak boleh terima, apa yang dia buat dalam hidup saya." Dia okey Ustazah, dia suami yang baik, suami yang rajin, suami sekian-sekian. Tapi ada satu perkara saya tak boleh maaf Ustazah. Sebab perkara tu, saya jadi macam bila tengok dia bengkak, hati tu bengkak je, rasa macam tak boleh lepas. Saya kata, "Puan, kalau Puan letak syarat mencintai kerana Allah mesti sempurna, Puan tak akan jumpa cinta kerana Allah. Sebab kalau betul kita cinta kerana Allah, cinta itu akan diuji. Cinta itu akan bertemu dengan pelbagai ujian, musibah, macam-macam.
Tetapi puan tetap teguh, puan tetap maafkan, puan tetap menyayangi, melapangkan dada. Itulah cinta sebenar kerana Allah. Saya pernah jumpa seorang suami yang mengadu, dia kata, "Ustazah, isteri saya curang sekian-sekian, tapi saya masih lagi menerima dia bukan sebab saya sayang dia, tapi saya terima dia, saya masih simpan dia sebab dia nak marah kan. Saya masih simpan dia dekat rumah. Sebab apa? Anak-anak sayang dia, dia sayang anak-anak. Esok-esok bila anak-anak dah besar semua, saya akan ceraikan dia. Saya cuma simpan sebab tu je. Kalau ikutkan hati saya, benci." Saya pun tanya dia, "Encik, minta maaf saya nak tanya, berapa orang anak encik?" 5 orang. Isteri encik buat perangai curang tu sampai tahap mana? Dia pun ceritalah. Bukanlah sampai tahap zina contohnya, tapi adalah kan buat perangai yang tak elok lah. Bila dia start 2 tahun kebelakangan ni, sebelum ni isteri encik macam mana? Dia isteri yang baik, dia baik, dia tak pernah buat sekian-sekian. Encik sayang. Sekarang benci. Sekarang saya benci sangat dia. Saya tak boleh terima dia khianat saya. Lepas tu saya tanya lagi, "Encik tengok bagaimana isteri mengandung. Encik ingat bagaimana dia melahirkan anak-anak. Encik sayang anak-anak?" "Sayang." "Kalau encik sayang anak-anak, encik kena sayang ibu yang melahirkan anak-anak tu. Kalau encik letakkan syarat, sempurnalah seorang isteri tu, baru encik sayang betul-betul, encik tak akan jumpa cinta yang sempurna." Sebab apa? Mereka yang saling mencintai kerana Allah, dia akan memaafkan. Dia akan kuat untuk memaafkan, kuat untuk bimbing dan menerima seadanya kekurangan pasangan. Kalau betul kita cintakan anak, kita tak akan cinta bersyarat. Jangan memilih-milih anak yang begini, yang cemerlang, comel pula tu, yang ni disebut-sebut. Saya jumpa ramai ibu bila bercakap, "Macam mana anak-anak?" "Okey, alhamdulillah, anak pertama gini, anak kedua gini, anak ketiga gini, anak keempat ni, anak ketujuh." Tiba-tiba tak sebut anak ke-6. Kenapa? Yang tu tak payah sebut lah Ustazah. Kalau teringat pun, geram. Tak payah tanyalah yang tu. Saya kata, "Makcik, mungkin kerana anak yang ke-6 tu lah makcik masuk syurga." Sebab apa pula Ustazah? Sebab anak tu yang paling banyak bagi pahala sabar. Anak itu yang banyak makcik doa, betul tak? Betul Ustazah. Mungkin sebab dia makcik masuk syurga. Walaupun dunia nampak dia banyak menyakiti hati makcik. Subhanallah. Sebab itu mencintai kerana Allah, cinta itu akan diuji. Tetap teguh, bertahan dalam rumah tangga. Tetap maafkan suami walaupun akhlaknya buruk. Kita harap suami kita romantik, "I love you" sekali pun tak pernah sebut. Kita harap suami kita romantik, sekali tarikh lahir pun dia tak pernah ingat. Subhanallah, ujian sungguh. Kita faham tu. Tetapi itulah namanya cinta kerana Allah. Tapi mudah-mudahan berubahlah pasangan tu. Okey, subhanallah. Itu golongan VIP yang ke-5. Mereka yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana Allah juga. Dan yang ke-6.